Puan Zakarshi bidas kenyataan kononnya Muhyiddin seorang berprinsip menentang rasuah. Fatwa sentiasa berubah. Mat Sabu tidak tolak kemungkinan PAS akan buang Najib. Tengku Maimun yakin PM Anwar akan terus jaga kebebasan Badan Kehakiman Negara. Didakwa sebar fitnah tentang PM Anwar, AMK Pahang buat laporan polis terhadap pemimpin PN. Pembangkang digesa agar tidak terus tabur fitnah kepada pemimpin negara. Dan peguam beritahu jika kerajaan ambil langkah mitigasi, ia akan pulihkan imej yang tercalar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Memang memualkan bila Mahathir Rais berhujah ketiadaan Muhyiddin dan Abdul Hadi Awang di Perhimpunan Solidariti Najib sebagai mengekalkan prinsip anti rasuah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Puan Zakarshi, menyelar kenyataan kononnya Mahathir Rais yang mengatakan Muhyiddin Yassin seorang yang berprinsip menentang rasuah. Puan sebaliknya berkata, Muhyiddin kini berdepan tuduhan di mahkamah kerana kes rasuah. Beliau mempersoalkan tidakkah Muhyiddin sedang didakwa kerana rasuah jana wibawa dan tidak ada prinsip jika beliau membiarkan menantu lari ke luar negara. Isnin lalu, PAS menggerakkan ahlinya untuk hadir bersolidariti untuk Najib berhubung tita addendum yang didakwa dinafikan oleh kerajaan. Mengulas lanjut, Muhammad Fuad turut mempersoalkan kehadiran penyokong PAS dan Bersatu yang dilihat tidak begitu ramai pada himpunan berkenaan. Jelas Muhammad Fuad, penyokong PAS tidak ramai yang hadir kerana sedar dalam parti itu tiada agenda memperjuangkan Najib. Fatwa PAS sentiasa berubah sekaligus menjadikan amanah tidak menolak kemungkinan parti itu akan membuang Najib Razak. Katanya di laman Facebook, PAS kini dilihat di belakang bekas Presiden UMNO itu dalam isu tita addendum susulan kehadiran ramai pemimpin serta ahlinya dalam perhimpunan di Istana Kehakiman pada Isnin lalu. Beliau yang lebih dikenali sebagai Mat Sabu berkata, menjangkakan perkara itu berdasarkan pengalamannya yang pernah memegang pelbagai jawatan dalam PAS selama 37 tahun termasuk timbalan Presiden sebelum keluar parti untuk membentuk amanah. Dakwanya, sepanjang dalam parti itu, beliau diajar perbezaan dengan UMNO bukan setakat dalam politik tetapi akidah termasuk mengkafirkan UMNO dan beliau hanya solat di Masjid Rusila atau Masjid Batu Enam ketika berada di Terengganu kerana solat berimamkan ahli UMNO adalah haram. Katanya, banyak bukti bahawa fatwa PAS boleh diubah sesuka hati demi menghalalkan sesuatu tindakan. Begitulah juga bila PAS menyatakan sokongan kepada Najib dan ia hanya sandiwara untuk menarik sokongan Melayu dan tidak mustahil suatu hari nanti PAS akan membuangnya jika Najib tidak lagi menguntungkan politik PAS. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat meluahkan keyakinan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaannya akan kekal setia dengan pandangan dengan terus berkomitmen tanpa syarat untuk mempertahankan kebebasan kehakiman. Kenyataan itu selepas beliau mengimbas kembali bagaimana Datuk Seri Anwar yang ketika itu adalah Ketua Pembangkang pada tahun 2009 membuat bantahan terhadap Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC di Dewan Rakyat. Katanya, Datuk Seri Anwar ketika itu membantah dengan alasan bahawa rang undang-undang parlimen yang kini telah menjadi undang-undang tidak mencukupi untuk meningkatkan kebebasan badan kehakiman. Secara kebetulan, 15 tahun lalu, sebelum Akta JAC 2009 dikuatkuasakan, Ketua Pembangkang pada masa itu memberikan pandangan seperti yang tercatat dalam Hansard mengenai pelantikan hakim dan kebebasan kehakiman. Tengku Maimun berkata demikian dalam ucapan semasa majlis pembukaan tahun perundangan 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini.
Satu laporan polis dibuat terhadap beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN yang didakwa menyebarkan fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan berkaitan titah addendum. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Pahang, Chan Chung Kwang berkata, Perdana Menteri sentiasa menghormati institusi Raja-Raja Melayu dan prosiding mahkamah sejajar dengan prinsip rukun negara dan perlembagaan persekutuan. Jelasnya, tindakan pemimpin PN untuk memutar belitkan fakta itu adalah satu usaha berniat jahat untuk menanam kebencian dalam kalangan rakyat. Laporan polis itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan oleh Ketua AMK Cabang Pekan, Muhammad Zubair Tukimon bersama beberapa pemimpin daripada parti tersebut pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semambu berkata, tindakan fitnah oleh pemimpin PN itu adalah usaha terdesak untuk menjejaskan reputasi kerajaan dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Beliau menambah, Malaysia memerlukan politik matang dan berintegriti, bukan politik fitnah dan kebencian. Kita ke perkembangan seterusnya. Pembangkang digesa untuk tidak terus-menerus tabur fitnah kepada pemimpin negara, terutamanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Negeri Johor, Taufik Ismail, perkara sedemikian tidak seharusnya berlaku kerana ia secara tidak langsung boleh mencemarkan reputasi Perdana Menteri dan kerajaan itu sendiri. Justru katanya, fitnah terhadap pemimpin kerajaan madani, terutamanya kepada Perdana Menteri oleh pembangkang perlu dihentikan segera. Katanya, AMK Johor telah membuat laporan polis berkenaan fitnah yang telah dilemparkan kepada Perdana Menteri, terutamanya melibatkan titah addendum terhadap Najib Razak. Setakat ini, beberapa pemimpin pembangkang seperti Hamzah Zainuddin, Rasul Wahid, Fadli Syari dan S. Subramaniam didapati telah membuat hantaran-hantaran yang merupakan fitnah yang berniat jahat dan bertujuan mengancam ketenteraman awam dan mengundang kebencian terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia. Untuk rekod, pimpinan AMK di seluruh negara turut membuat laporan polis secara serentak berhubung isu berkenaan. Tidak perlu prosiding semakan lagi dan laksanakan sahaja titah yang telah diperakui, kata pengamal undang-undang Hasnal Rezwa American terhadap kes titah addendum melibatkan Najib Razak yang akan kembali ke Mahkamah Tinggi pada 13 Januari depan. Menerusi laporan Malaysia Gazette, beliau berkata, jika kerajaan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap badan kehakiman, ia akan memulihkan kembali imej yang sudah tercalar. Perkara itu sudah pun dizahirkan dan ia terletak pada badan eksekutif untuk melaksanakan titah yang dikeluarkan, jadi laksanakanlah. Hasnal berkata tindakan melaksanakan titah tersebut akan menunjukkan niat baik dan dilihat boleh memberi kredibiliti kepada kerajaan. Selain itu, Hasnal berkata, kerajaan juga boleh mengarahkan Jabatan Peguam Negara untuk tidak terus mencabar permohonan Najib di mahkamah. Jelas Hasnal lagi, jika tiada langkah-langkah mitigasi itu dibuat, ia dilihat akan menyebabkan wujudnya sentimen. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.